Bukan senang nak mencapai makam redha ni. Baik, jadi kita kata dulu, kita ke slide satu lagi Nazri. Okey, slide satu lagi. Mana Nazri? Okey. Yang ni sekadar saya nak tunjuk bagi nampak susah nak fikir, saya pun nak fikir pening kepala nak fikir macam mana nak susun. Nak bagi nampak perjalanan kita tu untuk balik kepada Allah Taala ni, memanglah berjalan ni, memanglah kalau orang ni macam ni susun, saya cuba nak memudahkan penyusunan dan nak bagi yang mana yang mengikuti kuliah malam ni nampak kedudukan tu. Baik, ini perjalanan secara ringkas lah saya buat sini kan, draft gitu-gitu je. Jadi pertama sekali kita bermula di bawah yang warna biru tu, jatuhnya taklif syarak apabila akil balik. Maknanya apabila anak-anak kita dulu pun, kita cerita kita lah dulu. Kita masa mula-mula kita dulu tu, bila sampai akil balik tu, kita macam mana kita mulakan perjalanan hidup kita. Mak kita, kamu kena solat. Kita mak. Pak kita kata, ni rotan. Umur, mulakan dengan akil balik je, kena solat dah. Cuba fikir balik, berapa banyak kita tak solat dulu. Kita solat umur berapa? Umur ketika bekerja baru solat. Masa sekolah solat tak solat. Tahu hara solat masa tu. Kan? Siapa nak tanggung dosa tu? Tu bahaya dia. So, jadi bermulanya perjalanan manusia. Bila kita berjalan, awal perjalanan kita tu, bila bermula, saya nak cerita yang actual. Bukan cerita yang kita punya hal. Kita punya hal tu kita terima masing-masing lah, kena fikirlah masing-masing. Kena terima lah takdir Allah Ta'ala tu. Bila bermula perjalanan itu, maka apa yang kita buat adalah mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Kalau dulu-dulu ni, dia buat majlis, saya tengok mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itulah mak-mak India Muslim tu. Dulu sekali, banyak kali lah dia panggil saya, pergi kenuri rumah dia. Saya tanya, kamu nak buat apa? Dia kata, malam ni dia buat kenuri, sembelih kambing. Panggil imam masjid datang rumah dia. Nak ajar syahadah ke anak dia. Terkejut saya. Tak perasan ada lagi orang yang masih buat. Kan? Tapi dia tu kira, kalau tengok kawan tu pun, mamak tu pun, kira huru-hara juga. Tapi, bab itu pula, dia panggil imam ke anak dia. Datanglah imam tu, saya pun pergi dah. Tengoklah imam tu, dia malam tu dia ajarlah. Lepas dia baca doa apa semua, tu dah anak tu, macam pengantin lah dia orang buat kan. Macam pengantin, ada orang malam tu, so semua duduk, dia ajar syahadah. Itu mazhab Hanafi. Lepas tu, tak lama betul saya ke Ipoh, saya jumpa pergi masjid India, saya jumpa dengan imam. Imam tu baik saya. Saya tanya dia, imam, kamu, kalau dia pada India, kamu mazhab Hanafi ni, masa anak-anak sampai akhir balik, memang kamu buat syahadah talqin ke? Dia kata, kami memang buat Ustaz. Memang mazhab kami buat. Tapi sekarang ni, kami pun dah kurang dah. Datang Malaysia ni orang Melayu tak banyak buat. Jadi dia pun macam terikut, dia kata. Apa kamu ikut buat orang Melayu? Saya kata dia. Buat bagus ni. Pasal ni ikut mazhab, saya kata. Mazhab Hanafi, buat. Maknanya Maliki buat. Syafi'i, semua 4 mazhab tu ada masa tajdid, kita panggil, memperbarui 2 kalimat syahadah ketika akhir balik. Sebenarnya kalau kita dapat hidupkan balik amalan ini bagi anak-anak cucu kita di kemudian hari, masya-Allah. Kita boleh tengoklah suatu kumpulan manusia yang berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Kalau semua buat, senang kita nak urus. Hari ni kita dah bising masalah kartel. 40 tahun dia tipu orang Melayu duk makan benda tak tahulah halal ke haram. Pasal apa kartel jadi macam tu? Yang lepas apa dia kita tengok kemarin? Ada agensi yang melepaskan. Sebab apa? Dapat duit. Kenapa mereka dapat duit? Mereka dapatkan duit sebab mereka tidak beriman di sisi Allah. Dia kalau beriman dia tak lepas. Tu yang lepas berapa ramai orang Cina masuk kat immigration pula. Pasal apa? Mereka tak beriman kepada Allah. Maka sewajarnya lah, jabatan-jabatan pekerja kerajaan ni, kaki tangan awam contohnya lah, elok disyahadahkan, ditalqinkan semua tu dulu. Supaya beriman kepada Allah, maka selamat negara. Dia selamat, negara pun selamat. Dengan sebab apa? Sebab dia telah memegang amanah Allah. Amanah apa? Beban. Sekiranya buat baik, dibalas baik, buat jahat, diazab. Dia pegang yang itu, insya-Allah selamat negara kita. Ini yang berlaku. Ini persoalan dia. Okay. So jadi, bila pertama talqin, apa kita nak niatnya? Iaitu menyembah akan zat Allah Ta'ala yang esa. Pertama dia kena niatlah mati. Dia kena sembah Allah Ta'ala dulu. Dia kena beriman kepada Allah. Amantu billah.
beriman aku akan Allah. Maknanya beriman akan Allah iaitu mengisbat akan zat Allah, sifat Allah dan perbuatan ataupun afan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sekali yang dia kena buat. Kemudian dia memfardukan atas diri dia akan agama Islam dan segala syariatnya. Dia kena fardu, dia kena niat benda tu fardu, kena kata fardu. Hak wajib kena kata wajib. Sembahyang wajib, kata sunat tak boleh. Kan? Sembahyang wajib, sembahyang solat wajib, kata wajib. Yang haram kena kata haram, jangan kata halal. Ini yang isu timbul menghalalkan yang haram. Itu masalah dia, itu iblis. Yang menghalalkan yang haram tu iblis. Jadi dalam segi ini kita kena patuh. Serta-merta dan tunduk dan patuh melaksanakan pekerjaan ibadah kepada Allah. Semata-mata melalui peristiharan, pengakuan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ucapan yang kita nak kena buat. Sebab tu bila yang pertama sekali perjalanan, ni ceritalah, saya nak cerita balik. Kalau nak buat tak buat tu cerita lain lah. Kita nak cerita je. Lepas tu ini perjalanan sepatutnya berlaku macam ni. Sebab tu kita kena fikir, kita walaupun kita tak buat dulu, bila kita nak buat? Bila sampai seruan. Semalam kita dah bincang dah. Dia peringkat awalnya kena terima syahadah dulu. Masa bila? Bila datang seruan pada dia. Seruan tu penting. Seruan Islam. Bila akhir balik, datang seruan pada dia. Baik, kemudian dia kena ambil dengan siapa syahadah tu? Siapa ulama yang dia nak follow sebagai pewaris Nabi? Dia nak jumpa ulama yang mana ni? Yang waris Nabi. Ulama tu waris Nabi. Kena kita carilah. Suka tak suka, memang Nabi cakap macam itu. Kalau kita tak nak ulama tu, kita nak jumpa siapa? Aku tak nak lah ulama tu. Aku sendiri jadi ulama dah. Tak apalah. Kalau kamu dah jadi ulama, tak apalah. Ikut suka kamu. Tak payah jumpa dah. Ada kawan-kawan saya ramai. Balik pada Jordan lah, jumpa datang kat Kelang, bagi buku sebagainya. Ustaz, Ana nak beritahu kat Ustaz. Ana sebenarnya Ustaz, Ana buat master, Ana buat PhD lah dekat Nuh di overseas di Jordan mana. Ana tak ikut mazhab Ustaz. Ana ijtihad sendiri. Saya pun tanyalah. Habis enta jadi mujtahidin kah? Enta dah hafal 400,000 hadis kah? Enta dah hafal Quran ke apa semua kah? Dia terdok juga. Tapi Ana mengaji macam tu Ustaz. Ana tak ikut mazhab. Sebab tu hari ni ramai. Baru ni, tak barulah. Seingat 2-3 tahun sudah. Ada satu student dekat UKM. Dekat di Bangsa tu. Dia datang jumpa saya, dia buat tesis dekat Kelang lah. Pasal IMP ni. Lepas tu, sembang dia. Saya tanya dia. Dia kata, kita orang Ustaz, kita tak ikut mazhab. Kita ikut, dia kata, apa ni, ulama-ulama ramai-ramai ni lah. Jadi macam mana keadaan kamu kalau dengan suami kamu? Kita boleh Ustaz sentuh-sentuh, kita tak kisah. Pasal kita ikut dia panggil apa? Ulama-ulama yang contemporary kan macam mana, saya tak faham, tak boleh ingat ayat dia sebut. Tapi dia tak ikut mazhab. Kita tak payah ikut mazhab. Ikut mana kita rasa kita nak buat. Kalau kita rasa sentuh dengan suami kita, boleh kita sentuh, tak ambil wudu dah. Saya kata macam mana macam ni? Kamu nak ambil mazhab yang 4 tu pun kena pilih. Kalau kita dekat Malaysia ni, ghalibnya kita kat Malaysia ni mazhab Syafi'i. Kalau kamu ambil mazhab Hanafi, susah nak amal kat sini. Semayang kita cara Syafi'i. Kamu datang semayang cara Hanafi. Hanafi pula tak ada tok makninah. Syafi'i ada tok makninah. Macam mana? Kemudian Hanafi pula, kalau kentut, dia tak batal. Syafi'i batal. Kemudian sentuh perempuan, mungkin Hanafi itu tak batal. Tapi kalau Syafi'i batal. Macam mana bercelaru kalau kamu nak macam tu? Bila ambil satu mazhab, saya kata, sini saya nasihat lah. Kalau pilih mazhab Syafi'i, kamu kena istihar macam ni. Kamu kena istihar bahawasanya kamu adalah pengikut kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris yang lagi Syafi'i. Kemudian, kamu kena kata lagi dalam hati kamu, dan bahawasanya mazhab yang 3 lagi itu, Maliki, Hanafi dan Hambali itu tidak sesempurna seperti mana mazhab Syafi'i. Maka bukan kata tak betul mazhab lain, sebab pada kamu yang ini adalah mazhab yang paling sempurna, kamu ikut. Demikian juga kalau kamu ikut Hanafi, kamu kena kata yang 3 mazhab lagi itu tidak sempurna seperti mana mazhab yang macam ni. Bila kamu yakin dengan itu, ikutlah. Jadi imam 4-4 tu ikutlah mana pun. Kalau jadi mujtahidin tu ikut imam mana boleh. Sebab tu orang mengaji mazhab ni dia boleh ikut mana-mana mazhab sebab dia faham. Kita tak faham jangan. Bila kita tak faham, kita ambil satu cukup. Di Malaysia ni kebanyakan kita Syafi'i, maka pegang Syafi'i sudah. Semua mazhab tu semua tip top. Semua A+++.
Ambil satu sudah. Bila ambil yang ni, kata yang lain tu, kita tak mau ikut satu sudah. Macam tu, kita faham bagi mudah faham. Kita yakin yang ni yang paling sempurna, so kita ikut mazhab Syafi'i. Okey. Kemudian bab kita malam ni tentang guru mursyid. Jadi sekarang ni ulama mana kita nak ikut? Ulama mana kita nak ikut? Dan kita kena ikut ulama pasal dia menjadi waris Nabi. Kalau zaman Rasulullah, Nabi ada tak apa. Sekarang Nabi dah tak ada, maka waris Nabi itu ulama. Ni dah jadi pening kepala kita ni. Kita dah kekurangan ulama ni. Ulama pun kita tak tahu siapa dia ulama kita nak jumpa ni. So jadi ulama ni, guru ni yang boleh mendidik murid dia. Rohani, jasmani. Supaya sampai kepada Allah. Maknanya kita bertawasul dengan mursyid kita ni sebab menjadi murid bagi dia. Siapa? Dia dah lalu dah jalan balik kepada Allah. Senang dia nak bawa bimbing kita balik. Kita bukan tahu jalan macam saya sebut tadi lah. Nak masuk dalam alam roh kita tak pernah. Tahu saya kata alam roh. Yang banyak masuk dalam ni alam jin. Ni lah ni. Yang paling ramai masuk alam jin. Siapa ada handphone, confirm dia masuk alam jin. Ni malam ni siapa dia pegang handphone ni, duk dengar ni, masuk dalam alam jin. Alam jin ni dia lepas alam syahadah ni alam jin. Ataupun disebut alam misal. Ataupun disebut alam tamsil. Alam khayalan. Alam fantasi. Alam fatamorgana. Bila masuk dalam alam tu, luas tersangat luas. Tersangat luas sebab perjalanan jin ni, dia jalan lebih cepat daripada cahaya. Dia berjalan, jin ni. Laju dia berjalan. Dia tak perlu naik Honda ke, naik Toyota ke, tak payah. Sebab dia berjalan, dia tak perlu semua benda tu. Dia perjalanan dia tu macam kilat. Itu. Jadi bila kita masuk dalam alam tu, Allah dia serang kita tu. Dia serang kita. Tengok Rasulullah sendiri. Saya nak buktikan betapa jahatnya. Bukanlah semua jin yang kafir. Ketika malam Rasulullah Mi'raj, apa yang dibuat oleh jin tu? Diserang oleh jin Afrit. Dia bawa cambuk api tu, dia nak pukul Nabi tu. Padahal dia bukan tak tahu Nabi. Dia tahu, tapi nak cerita punya jahatnya Afrit ni. Dia kuat, jin Afrit sangat kuat. Dia ni raja tujuh lapisan, 7 alam bagi jin. Yang cerita kemarin tu. Alam lapisan jin, 7 alam jin kafir ni, raja dia bernama Afrit. Dan alam-alam lain tu, setiap satu alam ada nama raja dia. Ada nama Ahmad, Maru'ah, Maimun. Semua nama-nama raja jin kat situ. So yang besar sekali raja dia, yang menguasai 7 alam jin kafir ni, nama dia Afrit. Dia sangat jahat Afrit ni. Sehingga Nabi, Jibril mengajar kepada Nabi doa. Nabi baca doa tu barulah terpelanting cambuk api tu. Baik. Ni nak cerita, bila kita masuk dalam alam tu tanpa guru, tanpa orang bawa kita. Kita nak masuk juga ni macam orang tarekat, orang duduk zikir, dia kata dia dah sampai dah. Kalau betul-betul dia yang bawa dari jalan tu guru, mursyid dia, insya-Allah selamat. Kalau tidak kena serang dengan jin ke dalam alam tu. Kita tak duduk dalam alam dia pun, duduk alam dunia kita, alam kita dia boleh serang kita. Tengok apa ramai orang kena rasuk dengan hantu, dengan jin. Faham baik-baik kat sini. So, jadi inilah perjalanan Mi'raj yang kita nak kena lalu. Bila kita nak mula berjalan dalam alam, nak balik kepada Allah, bukan nak balik tunggu mati, nak balik masih hidup sekarang ni. Sebab tu kata Syekh perjalanan ni kita ada futul ghaib. Matikanlah diri kamu sebelum kamu dimatikan. Dia suruh kita mati daripada nafsu-nafsi kita ni. Sebab nafsu-nafsi kita yang amarah, yang lawamah, yang mulhimah tu, dia menghalang kita untuk menempusi alam-alam tinggi sampai kepada Allah. Dia kena duduk atas tempat mana? Duduk atas tempat ya ayatun nafsul mutmainnah. Kena duduk tempat mutmainnah. Tempat yang paling selamat. Tempat di mana malakul maut ketika dia datang nak cabut nyawa orang, dia akan seru dengan ya ayatun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dia seru dengan mutmainnah. Bila nafsu tu amarah, lawam, lari dalam badan, tak nak keluar, takut dengan surah malakul maut tu. Lalu dia gentap oleh malakul maut. Jadi nak sampai mutmainnah tu pun satu kerja. Bukannya senang nak beribadat, nak beramal, berzikir tu. Kalau hati tu tertambat dengan dunia, pakai tak lepas lah ke situ. Dunia ni tadi, kita nak lepas tu tadi. So jadi, perjalanan tu sangat jauh. Lepas tu baru kita masuk dalam alam roh. Macam Nabi tengok macam mana perjalanan di alam roh. Tentang orang-orang roh yang mati. Yang mati masa hidup dia macam mana. Nabi tengok kat sana, Tuhan tunjuk. Yang banyak mengumpat kat orang. Nabi tengok dituangnya air daripada bakaran tembaga yang panas. Tuang atas mulut lidah, hancur lebur lidah, kemudian tumbuh lidah lagi, tuang lagi. Itu benda-benda jahat, benda maksiat yang manusia buat. Yang mana yang amal yang soleh, yang baik,
tanam padi, tumbuh padi, dapat padi ambil lagi. Ambil Nabi tengok. Nabi ditunjukkan oleh Allah tentang orang-orang yang akan dan mendapat balasan di akhirat nanti. Itu tunjuk dia alam roh, di alam barzah tu. Baru lepas pada situ dipanggil alam mulk. Naik ke atas lagi, masuk dalam alam malakut. Malakut naik Jabarut, naik Lahut. Baru sampai tempat asal, rumah kita asal di alam lahud, di mana Allah tanya kita alastu birabbikum qalu bala syahidin, yang kita jawab tu. Tempat kita asal. Di sini bukan rumah kita. Sebab tu reta kita, jangan kata reta kita. Ni rumah siapa ni? Rumah ni Allah bagi pinjam sekejap kat saya sementara saya hidup. Ni kereta ni pun Allah bagi pinjam juga. Semua atas muka bumi ni Allah bagi pinjam sekejap sebelum Allah panggil saya balik ke bertemu dengan dia balik. Itu kena jawab itu. Jangan jawab ni reta aku, ni tanah aku, jangan jawab. Kita pun hak Tuhan. Duk jadi syirik dengan Tuhan yang mengaku semua hak kita. Baik. Kemudian daripada guru mursyid tadi barulah sampai kepada Nabi. Amalan tu dia akan bawa naik. Bila sampai kepada Nabi, maka turunlah limpahan nubuah kenabian. Dapatlah kita dapat merasai limpahan nubuah kenabian sebab dua kalimat syahadah tu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai balik kepada dia amal kita tu tadi, maka tu dapatlah kita merasai amal. So malam ni kalau saya nak tanya yang kita dah syahadah sebelum ni, apa rasa perasaan anda sekalian? Lepas dah terima syahadah tu, apa rasa bila kita beramal tu? Tu jawab sendirilah. Macam mana perasaan, ada yang rasa syahdu, ada sembok menangis pun ada, rasa tenang, rasa macam-macam lah perasaan tu iman. Sebab tu iman ni, dia bukan tangisan. Dia masuk kita rasa tenang. Kita dah sebut, kadang-kadang sampai orang menangis pun ada bila terima syahadah tu. Sebab bila iman tu datang kat kita, dia masuk tu. Bukan saya bagi, tak. Sebab bila kita iqrar, kita tasydik, tu masa itulah kita terima tu. Dia masuk dalam hati, merasai nikmat iman. Macam mana kita tengok ya, macam ni Abid Liu tu tengok, Firdaus Wong, Hussein T apa tu, Hussein Yi, banyak lagi tengok macam mana mereka punya kuat dakwah. Pasal apa? Sebab dia merasai nikmat iman tu. Cuba tanya dia dulu, dia masa dia kafir macam mana. Kita ni tak pernah, pasal kita duk perasan kita ni di Islam, memang kita tu Islam dah. Tapi kita terima iman. Terima iman dulu, tengok macam mana rasa dia. Baik, ringkas. Jadi, bila sampai kepada Nabi, maka di pada mahsyar besok, untuk masuk melepasi ke syurga Allah, nak lalu titian siratal mustaqim tu, maka dekat situlah kita memerlukan kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila lepas pada syafaat Nabi, dapat syafaat Nabi, insya-Allah siapa yang dapat syafaat Nabi, dia akan melepasi titian siratal mustaqim. Dia sampai di Telaga Kausar, nak masuk syurga pun tunggu dulu. Tak boleh lagi sampai Allah kata apa? Masuklah dalam syurgaku dengan rahmatku. Ni. Jadi bab ini sebab dia ada satu kisah tentang di mana seorang abid. Abid ni dia orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah yang nak masuk syurga Allah. Dia asal dia cerita dia nak masuk dengan amal dia sendiri. Tapi dia kononnya bercerita dalam tu. Sebab dia ada hadis dia. Saya baca sedikit tentang hadis dia. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW di tengah jalan. Nabi bersabda, sebentar tadi Jibril datang kepada aku. Dia berkata, wahai Muhammad. Ni cerita ni Jibril beritahu. Jibril cerita kat Rasulullah, wahai Muhammad, dulu kala Allah mempunyai seorang hamba. Ni zaman dulu yang sangat soleh. Dia beribadah kepada aku, kepada Allah selama 500 tahun. Seluruh hidupnya diabdikan hanya kepada Allah. Dia tinggal di puncak sebuah gunung yang terletak di tengah lautan. Puncak sebuah gunung terletak tengah lautan. Luas dan tinggi gunung tersebut sekitar 30 hasta. 30 hasta ni maknanya satu lengan kita tu lah, satu hasta. Dengan sekata 1 meter lah. Lautnya terbentang luas sekitar 4,000 fasah. Luas laut ni. Tidak jauh dari tempat dia beribadat, tidak jauh. Di kaki gunung, keluarlah air tawar. Air tawar sebesar jari yang keluar dari celah-celah batu sebagai tempatnya menghilangkan rasa haus. Di tempat tadi juga ada sepuang delima yang setiap malam mengeluarkan buahnya. Apabila petang hari tiba, dia turun dari puncak gunung menuju air tawar untuk mengambil wuduk sekaligus minum dan makan buah delima sebagai mengisi perutnya yang kosong. Setelah itu dia kembali beribadah. Demikianlah rutinnya sehari-hari sehinggalah 500 tahun. Tu cerita seorang abid ni. Suatu hari dia memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan bersujud. Lalu Allah mengabulkan permohonannya
dia pun mati dalam keadaan sujud. Ketika dia sudah berada di hadapannya, dicerita hari kiamat pula. Dicerita hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat, Allah kemudian berfirman, wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Allah kata. Hamba itu pun jawab, ya Allah, aku masuk syurga kerana amalku, bukan kerana rahmat-Mu. Hamba ni tak ada, pasal dia beribadat 500 tahun. Allah kembali berfirman, wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Hamba tadi menjawab kembali, ya Allah, bukan kerana rahmat-Mu aku masuk dalam syurga, melainkan kerana ibadahku. Aku habiskan seluruh umurku hanya untuk beribadah kepadamu. Lalu Allah berfirman lagi, hamba-Ku ini membandingkan nikmat yang telah aku berikan dengan amal ibadah yang dia telah lakukannya. Allah kata, maknanya dia nak cuba banding nikmat yang Tuhan bagi ke dia tu dengan amal ibadah dia. Ketahuilah wahai hamba, nikmat penglihatan saja yang aku berikan kepadamu itu cukup untuk membalas amal ibadahmu yang 500 tahun itu. Belum lagi dengan nikmat-nikmatku yang lain. Maknanya nikmat penglihatan saja cukup dah kalau Allah nak balas. Nikmat melihat saja. Walhal nikmat dia banyak lagi. Tadi macam kita sebut tadi. Nikmat mendengar, nikmat bercakap. Lalu Allah berfirman lagi, baiklah wahai hamba, mendekatlah dan jawablah pertanyaan-pertanyaanku ini. Tuhan panggil dia. Dekat dengan aku. Wahai hamba, siapakah yang telah menciptamu dari tiada? Hamba terjawab, engkau ya Allah. Allah bertanya lagi, siapa yang memberimu kesihatan sehingga kau dapat beribadat selama 500 tahun? Hamba tu kembali jawab, engkau ya Allah. Allah kembali bertanya, siapa yang menempatkan kamu di tengah lautan sehingga kau dapat beribadat dengan tenang? Siapa pula yang telah mengeluarkan air tawar sebagai tempatmu minum padahal kau berada di tengah lautan yang masin airnya? Siapa pula yang telah mengeluarkan buah delima dari pohonnya yang selalu berbuah setiap hari sebagai makananmu padahal buah itu sepatutnya setahun sekali? Buah delima ni dia setahun sekali ya buah. Siapa pula yang mematikanmu ketika kau sedang sujud? Hamba itu menjawab, engkau ya Allah. Allah kembali berfirman, semua itu adalah rahmatku dan kerana rahmat pula aku memasukkanmu ke syurga. Engkaulah hamba-Ku yang paling beruntung kerana masuklah ke dalam syurga. Hamba itu kemudian masuk ke dalamnya, ke dalam syurga. Riwayat Hakim dan sanadnya sahih. Ini contoh kita nak cerita bahawasanya masuk syurga Allah ni kena dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Jadi kesimpulan daripada malam ni yang kita boleh bincang, maknanya saya cuma nak tunjuk perjalanan tu. Jadi nak sampai kepada mendapat rahmat Allah, kena dapat syafaat Nabi. Mana-mana manusia besok, tak kiralah umat mana pun, besok di akhirat, dia kena dapat syafaat Nabi. Sebab hanya syafaat Nabi saja yang diterima oleh Allah. Sehingga Nabi lain pun jumpa. Orang jumpa Nabi Adam dulu. Nabi Adam kata, aku tak boleh. Aku pun takut, dia kata Nabi Adam. Nabi jumpa Nabi lain, semua tak mampu. Hanya kena jumpa dengan Rasulullah saja yang boleh memberi syafaat. Nampak tak? Kita cukup beruntung jadi umat Rasulullah. Itu pun kita tak berselawat kat Nabi lagi. Sebab tu Nabi kata, barang siapa yang banyak selawat di dunia ni, bila di akhirat besok, dialah paling dekat dengan aku. Jadi kita kena pulun sungguh-sungguh selawat kat Nabi banyak-banyak sebab dekat dengan Nabi di akhirat besok. Bukan senang nak akhirat, jangan main-main, bukan tempat macam sini. Walaupun kita tak pernah tengok, tapi dengar cerita tu gerun, sangat takut. Jadi nak dapat syafaat Nabi pula, kena dapat daripada barakah guru dulu. Kena ada, kita ni ikut murid, ulama' mana dulu? Sebab ulama' tu pewaris, waris Nabi. Dia akan memberi jaminan kat Rasulullah, dia ikut aku masa dia hidup. Kalau tak ada ulama', kita cari ulama' sendiri, tafadhal silakan. Pulanglah. Saya bukan paksa orang pun. Cuma nak beritahu. So, jadi kita ada mursyid, ulama', guru kita adalah Sultan Aulia, Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Maka kita mengaku menjadi murid bagi guru mursyid Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, walau banyak mana dosa sekalipun, kita pohonlah dia terima kita jadi murid bagi dia. Dia guru bagi kita supaya kita selamat di dunia, dia selamat di akhirat, dan kita doa sungguh-sungguh mudah-mudahan dia bawa kita balik kepada Allah. Sebab jalan tu kita tak pernah lalu. Yang saya sebut jalan tadi, jalan alam jin tadi sudah pun susah orang nak lepas kalau pergi seorang-seorang. Pasal alam dia. Kita nak pergi Amerika, duduk negara orang putih, negeri dia, kita masuk, polis dia tangkap kita, ikut suka dia, negara dia. Macam tu dalam alam jin. Sangat luas. Kat saya ada buku tebal tu cerita tentang pasal alam jin, cerita pasal jin. Buku tu buku bahasa Arab, ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Tok guru itu sendiri tulis buku tu. Sangat mistik dalam buku tu. Macam dah kisah
tentang adalah alam jin tu. Memang kita sangat gerun tengok. Bukan hebat, takut kita tengok sebab apa nak melepasi tu sangat sukar. Lepas tu tadi saya sebut pada awal tadi, kena ada nyawa amal kita tu, ruh syahadah tu kena ada kat situ dulu. Kekuatan itulah yang akan membantu kita bawa kita balik kepada Allah, balik dengan bimbingan mursyid. Mana kita bertawasul dengan guru kita tu sebagai rabitah kita, kan? Tu insya-Allah lah kita akan sampai lah kepada Allah. Kita doalah mudah-mudahan Allah selamat kita dan mana-mana sahabat-sahabat kita kan kuatin yang lain yang masih belum lagi kita terima syahadah. Benda ni tak ada wajib mana. Tak ada paksa pun. Cuma siapa-siapa yang rasa dia hendak ke menerima syahadah, kita insya-Allah kita akan syahadahkan sama-sama. Cuma malam ni saya rasa kalau semalam kita dah buat, kita selang-seli lah. Seli kita akan buat amalan lain pula, kita akan syahadah balik. Jadi kena ikut tiap malam lah, tengok mana-mana yang malam kita lapang, kita akan kembali bersyahadah. Jadi saya rasa tekan ni dulu, dah lewat dah. Dah lebih masa dah ni. Nampak masih lagi tak keluar-keluar dalam grup ni kan, masih lagi stay back. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi sampai di sini insya-Allah kita tangguhkan majlis sampai malam esok, kita sambung lagi, banyak lagi kuliah-kuliah yang menarik yang berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah petunjuk kepada kita sama-sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa sahbihi barika sallim. Allahumma bi rahmatika ammana waqfina syarra ma ahammana wa ala hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jam'an tawafana wa anta radin anna waghfir lahum lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ihwanina fillahi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma istajib du'ana ya Allah. Allahumma istajib du'ana ya Allah. Allahumma istajib du'ana ya Allah. Washfi mardana warham amwatana wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma inna a'datu li kulli hawlin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma sya'allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa syaddati syukru lillah wa li kulli u'jubatin subhanallah wa li kulli dzambin astaghfirullah wa li kulli musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dhiqin hasbiyallah wa li kulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa li kulli ta'ati wa ma'siyah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka kafarata dzunubi sirri wa jahri wa niyyatu wa qalbuhu bi qalbi. Allahumma tawil umurana wa jid fi kulli lailati wa dawlah wa ihsanahu wa taqabbal du'ana bi barakati syekhina maulana sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani wa barakati syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khair khalqihi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Alhamdulillah.